Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Dah dengar Ini Waalaikumsalam. Boleh Prof? Salam. boleh Boleh, Prof. Alright. Kita tunggu sekejap lagi. Lebih kurang dalam 5 minit untuk yang lain dapat bersama. And then bila saya start record nanti untuk record siapa yang boleh record and then boleh share dalam apa ni dalam Google Meet group nanti. Dalam WhatsApp group. Boleh siapa yang record ni? Ada siapa yang record? Boleh tolong recordkan Kita tunggu 5 minit lagi. Okey, kita boleh start lah sekarang Boleh semua? Sedia Boleh Prof. Okay, alright, sedia. Boleh. And then bolehlah recordkan sekarang Okay, so selamat pagi semua yang dapat hadir dalam sesi Google Meet hari ini. So, okay, untuk hari ini adalah saya dah sebutkan dalam WhatsApp group tadi untuk proses kemasan akhir ataupun polishing untuk projek Koper Tuling ataupun projek yang pertama ni. Projek pertama ini adalah di atas, yang pertamanya adalah di atas logam 5 inci kali 5 inci itu eksplorasi untuk mengenal bahan, mengenal sifat bahan dan juga teknik dalam penghasilan desain di atas Koper Tuling. Dan hari ini kita teruskan dengan proses
terakhir, proses kemasan terakhir bagi projek Copper Tooling bersaiz 10 inci. So saya percaya semua pelajar-pelajar telah pun menyiapkan projek yang pertama ini yang 10 inci kali 10 inci. Cuma mungkin kalau ada pun mungkin dalam 20 ataupun 30%. Yang 5% lagi adalah untuk polishing dan juga finishing. Setiap reka bentuk, setiap semua pelajar telah pun menghantarkan reka bentuk, reka corak, rekaan-rekaan pada 2 minggu ataupun 3 minggu lepas dan saya approvekan dalam grup. And then proses yang kamu hasilkan untuk 10 inci kali 10 inci saya percaya semua telah pun dapat disiapkan. Cuma mungkin ada sedikit detailing. Okey, so untuk hari ini saya akan buat sedikit demo untuk proses kemasan terakhir bagi copper tooling di atas bahan copper yang telah kamu hasilkan. Okey. Yang pertama sekali adalah hari ini adalah untuk detailing. Mungkin ada sedikit lagi detailing pada bahagian-bahagian yang mungkin masih lagi kelihatan kosong, seperti lihat dalam desain yang dihasilkan oleh pelajar ini masih lagi kosong. Dan masih lagi boleh diisikan dengan reka corak. Mungkin di bahagian hadapan ni masih lagi kosong kelihatannya, dan juga boleh dihasilkan reka corak dengan menggunakan ball pen. Sama ada pada bahagian hadapan untuk detailing dia, ataupun pada bahagian belakang dalam bentuk timbulan. Okey, so kita cuba isikan reka corak pada bahagian yang masih lagi nampak kosong. So reka corak untuk detailing ni pada bahagian belakang kita jalankan dengan menggunakan ball pen. Proses ini dijalankan dengan menggunakan ball pen, sama ada mata halus ataupun mata kasar di atas board. Di atas board, sama ada mounting board ataupun board yang keras yang lain. Okey, so detailing mungkin reka corak sedikit secara timbulan pada bahagian belakang. Okey. Okey, so kita boleh lakukan proses ini dengan menekan dengan menggunakan ball pen. Okey, pada bahagian belakang supaya coraknya akan kelihatan timbul. Okey. Sudah siap, kita lihat pada bahagian depan. Okey. So sudah terdapat detailing pada bahagian depan. So ruang-ruang yang kosong tu, yang nampak kosong, kita boleh isikan lagi dengan reka bentuk ataupun reka corak dengan menggunakan ball pen. Okey, so sama ada kita gunakan ball pen mata halus ataupun mata kasar. Okey, so kita lihat lagi dengan memasukkan elemen-elemen tekstur, garisan-garisan ataupun bintik-bintik ataupun criss-cross pada reka corak kita. So kita boleh menggunakan timbulan-timbulan. Okay. So lakukan di atas board. Okey, so sudah ada terdapat kesan timbulan, detailing pada tekstur, pada permukaan yang kelihatan masih lagi kosong. Okey, so setelah isikan semua, barulah kita finishing, meratakan bahagian latar belakang. Okey, so seperti yang saya sebutkan hari itu, pada awal kelas hari itu, pada awal demo, logam yang kita kerjakan, bahan kerja kita mungkin kelihatan terdapat kesan-kesan kemekan sedikit, so kita boleh
ratakan pada bahagian background dengan menggunakan tools untuk meratakan. Okey, so proses ini dijalankan di atas permukaan keras, sama ada di atas cermin ataupun di atas tiles. Yang ini saya gunakan cermin. Okey, so kita ratakan pada bahagian background dia. So kita ratakan semua. Okey, tools ini sama ada tools yang halus, yang kecil begini. So kalau di bahagian sudut-sudut yang kecil ni kita boleh gunakan untuk menggosok, meratakan pada bahagian background. Okey, so kita ratakan pada bahagian background dengan menggunakan tools yang kecil ataupun yang ini besar sikit. So pastikan tools ni rata dia rata. Okey, so bersifat rata untuk menggosok pada bahagian, meratakan pada bahagian background. Okey, so logam kita akan kelihatan rata, flat. So semua benjol-benjolan, kesan-kesan kenikan tu kita hilangkan, kita ratakan. Okey. Okey, so semua dah rata, rata, hampir rata kat situ. Okey, so dalam proses ini logam kita akan hampir-hampir rata. Kita biarkan di situ sampailah dia. Kita gosok bahagian belakang ni, background dia, sampailah ia rata. Okey, so kita ratakan ni. Okey, siap. Okey, so siap. Segala reka corak yang terdapat pada desain kamu telah ditimbulkan dan juga telah dibuat detailing. Pada bahagian copak, mungkin pada bahagian daun ni ada sedikit lagi detailing, so kamu boleh tambah kemudian nanti. Okey, alright. Semua sudah siap. Okey, yang keduanya, ini ada pertanyaan sebelum saya masuk proses yang kedua adalah proses terakhir. Iaitu polishing. Ada pertanyaan setakat ni untuk detailing dan juga proses meratakan pada bahagian background. Kita gunakan tools tadi untuk meratakan. Ni yang kecil. Yes, kita buat atas meja ataupun di atas cermin ataupun di atas tiles. Seperti itu kita pastikan bahagian ni rata. Keras, bersifat keras, bukan bersifat lembut. Jangan gunakan board semasa kita meratakan pada bahagian background. Okey, so kita ratakan. Alright. Okey, so prosesnya kita dah siap. Semuanya sudah siap. Telah selesai semua kerja. Semua ruang mengikut desain kita telah kita timbulkan logam dan juga buat detailing. Okey, so kalau tak ada pertanyaan, kita masuk proses yang seterusnya. Proses terakhir itu adalah proses mengilatkan logam. Okey, so mungkin logam yang kamu dapat hari itu dia nampak kusam sikit, terdapat kesan-kesan cap jari, kesan-kesan dipanggil oxidation kat situ. Oxidation tu maksudnya kesan-kesan karat pada logam copper. Walaupun copper ni dia lambat karat, tetapi kesan-kesan kusam masih lagi terdapat kelihatan kat sini sebab kita pegang, so sebab tangan kita ada chemical, ada moist semua, ada lembapan. So logam copper ini akan mudah dipanggil tarnish ataupun dia berkarat, oxidation. Okey. Okey, so proses terakhir adalah mengilatkan. So bahan untuk pengilat boleh beli di Shopee. Yang ini adalah bahan beraso. Saya akan masukkan dalam WhatsApp group nanti bahan yang boleh dibeli dalam Shopee. Beraso berharga anggaran RM7. Dan yang ini adalah metal polish. So kalau ada di rumah-rumah anda terdapat metal polish ni,
yang dipanggil autosol, yang mana ada abang-abang ataupun ayah-ayah dia. Yang ini adalah autosol yang digunakan untuk mengilatkan bahan logam. So, dua bahan ni boleh digunakan, sama ada Brasso ataupun autosol. Okey, so kalau dua-dua bahan ni ada jual di Shopee. So kalau siapa yang duduk berdekatan tu, di antara sama lain tu boleh kongsi beli, and then boleh gunakan ini sebab dia banyak jumlah dia. Okey, so harga anggaran dia adalah RM7 hingga RM8 itu untuk bahan pengilat. Yang keduanya adalah of course kita gunakan kain. Tuala good morning ke, tuala kecil-kecil ke, bahan daripada bahan wool ataupun bahan-bahan daripada bahan cotton pun boleh juga. So kain buruk. Okey, so kita akan sapukan keseluruhan permukaan design kita ini ataupun copper tooling kita ini dengan menggunakan bahan pengilat. Okey, so di sini saya akan gunakan bahan Brasso. Brasso ni dalam bentuk cecair. Okey, Brasso dalam bentuk cecair. So kita lihat. Okey, so Brasso ni dalam bentuk cecair. Letakkan di atas kain. Dengan menggunakan kain. Okey, and then kita boleh applykan di atas permukaan logam. So kita gosok dengan cara membulat begini. Okey. So gosok sehinggalah kesan-kesan oksidas tadi tu hilang. Okey. Kita gunakan lagi Brasso. Okey, so untuk Brasso ni sebab dia cecair, so kamu kena hati-hati sebab dia cecair. Kena goncang botol dulu baru dapat dia punya polishing particle dalam tu. Okey, so kita gosok je pada proses pertama. So bila kita gosok, kita lap dengan menggunakan Brasso. So kita lihat ada kesan hitam-hitam itu. Itu adalah kekotoran di atas permukaan logam tersebut. Okey, so kita cuci. Kita cuci dahulu, barulah kita mengilatkannya selepas ini. Okey. Kita cuci dengan Brasso. Okey, so jangan tekan terlalu kuat sebab takut kamu punya design ataupun reka corak yang kamu hasilkan tu akan tenggelam, akan kemek pula. Okey, so cuci berulang sehingga kain kamu tu terdapat kesan hitam. Kotoran-kotoran tu dia keluar. Kesan-kesan karat itu akan keluar. Okey. Okey, so dia sudah bersih tapi belum lagi berkilat. Cuma dia tahap bersih. Okey, so untuk mengilatkan dia, kita kena gunakan bahagian kain yang kering. Yang tak ada Brasso tadi tu. So kita gunakan kain yang kering, kain yang bersih. So kita start mengilatkan dia. Okey, so kalau kamu lihat, bila kita start mengilatkan dia akan terdapat kesan hitam. Terdapat kesan hitam pada logam tu. Okey, so proses ini adalah proses mengilatkan dia, menghilangkan Brasso, mengeringkan Brasso. Tergosok lagi sehingga kesan hitam itu hilang. Okey, so detail
sehinggalah dia bersih. Okey, so untuk proses yang ni kita boleh gunakan kertas kertas tisu, tisu paper, toilet paper ataupun juga kain cotton yang bersih, yang kering. Okey, so polish. Saya terpaksa bersiaran daripada rumah hari ni. Tak ke studio hari ni. So ada banyak-banyak jiran-jiran yang membawang ini. Okey. Tengok sampai kita punya kain yang kamu gunakan tu hitam. Okey. Gunakan lagi kain bersih. Masuk lagi sehingga kesan hitam itu hilang. Okey, so ini selepas ini kita boleh gunakan kertas tisu ataupun toilet paper tu untuk menghilangkan kesan hitam daripada braso itu tadi. Okey, so polishing compound ni, braso ni sangat efektif digunakan untuk menggosok apa juga bahan-bahan logam yang terdapat dalam rumah kita. So kalau rumah korang mak bapak korang ada family korang ada simpan ataupun ada koleksi bahan-bahan logam, cenderamata, peralatan-peralatan logam, so kamu boleh gunakan braso untuk mengilatkan. Okey, so kita gosok sehingga dia berkilat. Okey, so kamu lihat kat situ dia dah kilat. So dia akan nampak beza di antara yang ini yang tidak dikilatkan lagi. So yang ini tadi adalah tempat yang kita kilatkan. So kamu dah lihat. So dia akan jadi berkilat. Okey. So proses seterusnya kita cuci pula dengan menggunakan tisu paper. Okey, so kita gunakan tisu paper. Okey, so tu kotoran dia terdapat pada logam kita. Gosok sehingga berkilat. Gosok lagi sehingga berkilat. Okey, siap. So, dan akhirnya dia akan jadi berkilat. Memancar-mancar kilat. Okey, dia. So, dia akan berkilat. So, itu adalah keistimewaan bagi logam copper ini. So, kita boleh kilatkan dengan menggunakan bahan pengilat logam sehingga dia betul-betul bersinar. Okey, so kalau kamu lihat kat situ, ini adalah bahagian-bahagian yang belum lagi dikilatkan. So, gunakan cair braso tadi tu, polishing compound, kita kilatkan, kita cuci dengan kain kering, kemudian last sekali kita gunakan tisu paper sehinggalah dia berkilat. Okey, itu adalah proses untuk kemasan bagi copper tooling kita itu tadi. Okey, setelah siap, so jangan pegang dengan tangan, jangan sentuh dengan tangan sebab tangan kita ada lembapan yang akan menyebabkan logam copper yang kita kilatkan tadi itu akan kusam kembali. So selepas kita cuci, kilatkan semua, hilangkan kesan-kesan hitam sehingga ia berkilat. Kemudian bungkus dengan kertas surat khabar atau masukkan dalam envelope ataupun bungkus dengan apa juga kertas newsprint supaya dapat kita elakkan daripada kita terpegang nanti
Okey, itu siap untuk proses kemasan dengan menggunakan bahan beraso. Ataupun dengan menggunakan bahan autosol. Autosol ni pun sama. Dia bahan beraso tadi tu dalam bentuk cecair, dalam botol. Autosol ni dalam tiub. Dia dalam bentuk tiub. Dan kompaun ini kelihatan nampak pekat sikit. So dia pekat. So sama juga proses dia, kita gunakan kain, ambil sedikit, and then kita start polish di atas. Okay, di atas tu. Sama juga proses ni. Kita gosok, sekejap saja. Dia akan terdapat kesan-kesan hitam. So, siapa yang ada autosol di rumah, so, kalau parents dia ada simpan autosol di rumah, boleh gunakan autosol. Ataupun parents dia ada simpan beraso di rumah, kita boleh gunakan beraso. So, kedua-dua bahan ini boleh digunakan. Dia sama saja. Polishing compound. Kita lap dengan kain bersih. Kemudian kita gunakan, last kali kita gunakan tisu paper yang kering. Sehingga dia berkilat. Okey, itu dia. Sudah berkilat ke situ. Okey, so kamu boleh pilih sama ada gunakan autosol ataupun beraso. Okey. Tetapi saranan saya supaya bahan ini boleh disimpan lama, so kamu boleh gunakan autosol. Sebab beraso ni di dalam bentuk cecair, dia boleh tumpah dan mungkin dia akan boleh mengering. So bila dia dah kering, kita tak boleh gunakan lagi. So yang ini dalam bentuk tiub, so kau boleh gunakan banyak kali autosol ni. Boleh digunakan untuk mengingatkan motor, mengingatkan kereta, semua. Okey. So gunakan bahan autosol ataupun bahan beraso tu tadi. Okey, ada pertanyaan setakat ni? So kita selesai dah untuk proses mengilatkan. Yang ini tadi dengan menggunakan beraso, dan yang ini tadi kita gunakan autosol. Sama saja. Tapi saranan saya untuk penjimatan di masa akan datang, kamu boleh gunakan autosol. Boleh beli autosol di Shopee. So harganya lebih kurang dalam RM9, tak sampai RM10 gitu. Dalam bentuk tiub yang boleh disimpan lama. Okey. Alright, ada pertanyaan setakat ni untuk proses polishing ataupun proses kemasan akhir? Prof nak tanya, dekat kedai hardware ada tak autosol ni? Ada. Kedai hardware ada jual. Okey. Okey, ada lagi pertanyaan untuk ni? Prof, untuk kilatan ni, kita perlu kilatkan permukaan yang ada reka corak saja ke ataupun seluruh permukaan? Seluruh permukaan, keseluruhan permukaan tu. Baik, Prof. Tapi tumpuannya pada reka corak kita tu. Okay. Yang bahagian background tu kamu boleh juga polish. So kita polish pun sama juga keadaannya. So dia akan berkilat semua sekali. Walaupun telah dipolish pada keseluruhan permukaan tu, tapi dia akan menampakkan lagi timbulan ataupun reka corak itu kamu tu. Sebabkan dia adalah timbul dan juga pantulan cahaya terhadap bahan logam yang telah kita isikan dengan tekstur ataupun reka corak itu tadi. Okey, ada pertanyaan setakat ni? Pada bahagian kosong pun boleh. Pada bahagian kosong background ni, pada bahagian background ni, semua kilatan. So yang tu pada bahagian kosong, kita boleh tambah ke lagi, Prof? Boleh tambah lagi. Boleh tambah lagi design. Yes, boleh tambah lagi design. Sama ada dengan menggunakan ball pen tadi untuk kita detailing, isikan tekstur, garisan-garisan dalam bentuk garisan-garisan tadi. Seperti yang saya tunjukkan di tengah ni tadi. Garisan-garisan ataupun tekstur-tekstur.
dalam bentuk timbulan, sama ada titik ataupun tekstur dalam bentuk geometrik, gitu. Okey. Okey, ada pertanyaan lagi? Kalau tak ada pertanyaan, boleh stop video ni and then boleh sharekan dalam WhatsApp group untuk pelajar-pelajar yang lain. Okey, setelah siap kita bungkuskan tadi. Kita bungkuskan di atas di dalam kertas surat khabar ataupun kertas-kertas yang lain supaya elakkan daripada dipegang selepas dikilatkan. Okey. Okey, kalau tak ada pertanyaan lagi kita boleh dismiss kelas hari ini. Ada pertanyaan lagi? Ya. Untuk folio tu tak dalam words kan? Bukan. Yes, dalam words pun boleh, dalam PowerPoint pun boleh. PowerPoint pun boleh print kan. Kita tak ada presentation untuk ni, tak ada slide presentation untuk ni. So kamu boleh masukkan bahan proses design semua tu dalam words ataupun PowerPoint pun boleh, tapi senangnya words lah, sama ada kamu PDF kan ataupun biarkan dia MS Word and then print kan, nanti masukkan dalam satu surat untuk penghapusan. So size A4. Prof, nanti Prof sharekan yang bahan-bahan tu boleh? Boleh. Prof, nak tanya page tak kisah kan? Apa dia? Page muka surat. Untuk Sampul folio. surat. Sampul surat. Muka surat. Muka surat tak kisah. Muka surat berapa banyak orang boleh dapat. So kalau kita lihat hari itu isi kandungan dia adalah kajian tampak, kajian mengenai kebetulan, kajian motif, and then ada lakaran dan juga ada lukisan persembahan akhir dan juga proses. Proses ni kamu boleh ambil gambar setiap satu setiap step tu masukkan dalam folio. Okey, dia punya prosedur amali tu. Okay, baik Prof. Terima kasih. Okey, alright. So kalau tak ada pertanyaan lagi, terima kasih. So minggu depan bersedia untuk Google Meet projek yang kedua, jewellery, wire jewellery. Okey, so saya akan siapkan bahan untuk wire jewellery and then minggu depan saya akan adakan sesi demo untuk wire jewellery pula, bersama dengan video-video dia. Okey, terima kasih semua. Okey, alright. Thank you Prof. Sama. Thank you, Prof. Okey.